Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam membicarakan kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 421 Hijrah. Hadirin yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi dalam menghurai lanjut dan menafsirkan ayat 12 surah Al-Isra, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi memberi penekanan kepada kita berhubung tentang ayatan nahar wa ayatan lail, ayatan lail wa ayatan nahar, tanda-tanda malam, tanda-tanda siang, yang ianya membawa arti berhubung tentang alamat yang Allah juga sebut pada ayat 16 suratul Nahl, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan alamat-alamat, sebagaimana bintang-bintang di langit itu memberi pedoman kepada mereka itu umat manusia. Alamat-alamat juga disebut tanda-tanda. Kalau kita menyatakan tanda-tanda kiamat, maka diterjemahkan sebagai alamat-alamat kiamat. Apabila kita sebut tanda-tanda malam, maka membawa erti alamat-alamat yang diraih, diperoleh di waktu malam. Tanda-tanda siang, alamat-alamat di waktu siang. Ianya memberi nilai kepada kita memahami tiga perkara yang ditekankan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, iaitu yang pertama isyarat, yang kedua irsyad, dan yang ketiga maklumat. Tiga nilai yang berbeza. Isyarat lazimnya suatu yang diperolehi sebelum berlakunya sesuatu perkara. Sebelum berlakunya sesuatu perkara, maka telah diketahui dan dapat dikesan tanda-tanda dan alamat-alamat. Sebelum berlaku suatu perkara, dapat dikesan dan dapat diketahui tanda-tanda dan alamat-alamat. Maka itulah yang dimaksudkan dengan isyarat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita dapati bahawa Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi dalam menghurai lanjut ayat 12 surah Al-Isra ketengahkan kepada kita kaedah-kaedah. Antaranya yang diketengahkan berhubung tentang kita perlu mengetahui manzilah-manzilah bulan, dan kita juga perlu mengetahui dua perkara terhadap bulan, iaitu manzilah bulan dan nilai cahaya bulan. Maka dengan itu kita akan memahami isyarat daripada bulan itu sendiri.
menjelaskan kepada kita lebih lanjut berhubung tentang bulan yang perlu kita ketahui dua perkara, iaitu al-hal, hal ehwal bulan, dan al-ma'al, dapatan perolehan daripada bulan. Al-hal, hal ehwal bulan, dan al-ma'al, dapatan perolehan daripada bulan. Hal ehwal bulan itu diketahui dengan memahami terhadap manzilah bulan yang 28. Memahami manzilah bulan, maka kita akan memahami hal ehwal bulan. Manakala al-ma'al, dapatan perolehan dari bulan, apa yang kita nak dapatkan daripada bulan? Bulan jauh di langit sana. Kita hanya mampu dapatkan cahaya bulan. Maka al-ma'al, dapatan dan perolehan daripada bulan itu adalah cahaya bulan. Setelah dinyatakan cahaya bulan itu adalah cahaya pantulan, cahaya balikkan. Di sebalik pantulan dan balikkan, ianya merupakan rahmat Allah untuk mata kita dapat melihat cahaya pantulan. Seterusnya, mata kasar kita mampu menilai pantulan cahaya bulan. Tidak seperti cahaya matahari yang memancar, mata kasar tak mampu melihat. Boleh buta kalau diperhatikan pancaran cahaya matahari. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi menekankan berhubung tentang al-ma'al, dapatan perolehan daripada bulan, iaitu perubahan nilai cahaya bulan bermula daripada awal bulan dengan kemunculan anak bulan. Anak bulan yang muncul di ufuk barat sebaik sahaja terbenam matahari. Disitulah kita benar-benar memberi tumpuan untuk melihat begitu sikit peratusan cahaya yang ada pada si anak bulan. Pun begitu, bertambahnya hari, maka bertambahlah cahaya bulan, bertambahlah rupa bulan, dan bertambahlah bentuk bulan. Ianya akan memberi isyarat kepada kita setelah Allah jelaskan pada ayat 12 surah Al-Isra. Malam itu bukan kosong. Malam itu bukan gelap. Tetapi malam itu dihiasi dengan cahaya-cahaya bintang. Malam dihiasi dengan cahaya bulan. Bukan sekadar perhiasan memecah kebuntuan malam, tetapi pertambahan cahaya bulan hari demi hari. Ianya memberi tanda-tanda dan alamat, antaranya memberi isyarat kepada kita, isyarat kepada apa yang akan berlaku. Kerana isyarat itu menunjukkan perkara yang akan berlaku. Bagaimana kita boleh mengetahui sedangkan perkara itu belum berlaku? Kita berani membuat tanggapan apa yang akan berlaku. Ianya berdasarkan ulangan. Kerana nilai cahaya bulan pada satu hari bulan Ramadan lazimnya sama nilai cahaya bulan pada satu hari bulan Syawal. Begitu juga sama pada satu hari bulan Zulqa'dah. Begitu juga sama pada satu hari bulan Zulhijjah. Begitu juga nilai cahaya bulan pada 7 Ramadan sama dengan nilai cahaya bulan pada 7 Syawal, sama dengan nilai cahaya bulan pada 7 hari bulan
Zulqa'dah, 7 hari bulan Zulhijjah. Hinggalah bulan penuh purnama Al-Badar, 14 malam 15 hari bulan. Lazimnya nilai cahayanya sama. Sama ada berlangsung di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Maka sekiranya cahaya bulan yang dilihat pada malam bulan penuh purnama 15 hari bulan Safar, kita dapat membuat perbandingan dengan cahaya bulan pada 15 hari bulan Muharram yang lalu. Bulan Muharram mendahului bulan Safar. Bulan Muharram memberi pengalaman kepada kita untuk bulan Safar. Nilai cahaya yang sama akan memberi isyarat kepada kita berhubung tentang al-ma'al, dapatan perolehan yang sama. Dapatan perolehan yang sama yang boleh kita nilai di alam tumbuhan, di alam haiwan, di alam daratan, di alam lautan. Begitu juga alam manusia itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu jelas apa yang dikemukakan. Keterangan-keterangan diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi berhubung tentang kita berusaha mendapatkan tanda-tanda, alamat-alamat di waktu malam, terutamanya dengan beberapa kali membuat pemerhatian kepada nilai cahaya bulan. Kerana dengan itu, ianya akan memberi kepada kita irsyad. Kalau tadi isyarat, kali ini irsyad. Irsyad membawa erti pedoman. Pedoman merupakan perkara yang sedang berlaku. Isyarat akan berlaku. Pedoman sedang berlaku. Kita perlu ada pedoman dalam memulakan perjalanan. Kompas sebagai pedoman. Tiada kompas, tiada pedoman, bagaimana nak mulakan perjalanan? Menjelaskan kepada kita itulah nilai pedoman. Maka Asy-Syaikh Al-Imam menjelaskan kepada kita bahawa nilai cahaya bulan itu juga memberi kepada kita pedoman. Ya, kita melihat anak bulan dan kita memahami nilai cahayanya. Dalam masa yang sama, anak bulan Ramadan tidak kelihatan. Tetapi anak bulan Syawal kelihatan. Walhal hanya berjarak sebulan. Perbezaan kenampakan hilal di bulan Ramadan, di bulan Syawal, dan tidak kelihatan hilal untuk bulan Ramadan. Ianya akan memberi pedoman kepada kita bagaimana tindakan yang perlu kita ambil untuk menghadapi hari-hari mendatang. Kerana perkara berulang. Kenampakan anak bulan di situ memberi gambaran tentang cuaca dan musim. Tak terlihat anak bulan mungkin disebabkan halangan. Ianya juga memberi pedoman kepada kita tentang cuaca dan musim yang bakal kita tempuhi sebulan akan datang. Begitu juga dengan memahami nilai cahaya bulan, yang mana nilai cahaya bulan di waktu malam merupakan tanda-tanda, alamat-alamat yang Allah sediakan di malam hari. Maka memahami cahaya bulan yang merupakan al-ma'al,
dapatan perolehan daripada bulan itu, ianya memberi kepada kita maklumat. Kiranya isyarat itu perkara yang belum berlaku, pedoman yang sedang berlaku, ya, maklumat yang akan berlaku setelah kita tempuhi bulan Ramadan dengan tidak kelihatan anak bulan Ramadan. Begitu gembira ramai di kalangan kita, memberi peluang masih boleh makan lagi dalam tempoh sehari, secukup rasa, seenak selera. Maka bukan itu sebenarnya anak bulan Ramadan yang tidak kelihatan akan memberi maklumat kepada kita. Maklumat maknanya perkara-perkara yang akan berlaku, yang disebut aradi. Isyarat maknanya perkara-perkara yang akan berlaku manakala irsyad sedang berlaku, maklumat telah berlaku. Apabila dah telah berlaku, ianya akan memberi maklumat. Dengan kata lain, maklumat yang dikutip daripada anak bulan Ramadan penting untuk kita membuat penilaian terhadap anak bulan Syawal. Menjelaskan hal ini, maka kita dapati Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi pada penulisannya kitab Al-Azminatu Wal-Amkinatu masih di halaman 23 mendatangkan hadis riwayat Imam Ahmad. Wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nuqsanil qamar wa ziyadatihi fa anzalallahu ta'ala anna dhalika limawaqiti hajjikum wa umratikum wa halla duyunikum wa inqida'i iddati nisaikum. Artinya, dan sesungguhnya ada seseorang bertanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubung susut dan bertambahnya cahaya bulan. Apa maksud dan tujuan? Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala susutkan cahaya bulan. Begitu juga apa maksud dan tujuan Allah Ta'ala tambahkan cahaya bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan bahawasanya yang demikian itu, susutan cahaya bulan dan pertambahan cahaya bulan, ianya adalah petunjuk waktu khas untuk bilakah pelaksanaan ibadah haji, dan begitu juga ibadah umrah kamu, dan tempoh waktu untuk kamu melunaskan hutang piutang kamu, dan tempoh iddah wanita-wanita yang kamu ceraikan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya memberi suatu penjelasan, memahami fenomena alam, memahami manzilah bulan, memahami kedudukan bulan. Semuanya bertujuan untuk memastikan bahawa ibadah itu
dilaksanakan bertepatan dengan waktunya, maka datanglah istilah ilmu falak untuk memenuhi keperluan hukum syarak. Ilmu falak memenuhi keperluan hukum syarak. Memahami manzilah bulan, kedudukan bulan, agar manusia betul melaksanakan ibadah haji. Bilakah waktu yang sebenarnya untuk seseorang itu wukuf di Arafah, menetapkan tarikh 9 hari bulan Zulhijjah, dengan terlebih dahulu menetapkan tarikh sebenar 1 hari bulan Zulhijjah. Maka ilmu falak sebagai satu keperluan kepada pelaksanaan ibadah, agar ibadah itu memenuhi syarat-syarat sah pelaksanaannya, dikerjakan tanpa ragu-ragu, mengikut waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan juga. Begitu juga dalam melunaskan hutang piutang, kira bicara muamalat, bukan sekadar kira bicara ibadah sahaja, tetapi kira bicara muamalat, bahawa menunaikan janji, melunaskan hutang mengikut tempoh yang telah dipersetujui. Jangan tersasar daripada tempoh yang ditetapkan, mengelakkan daripada berlakunya kezaliman. Begitu juga mendapatkan tempoh yang paling tepat iddah wanita yang diceraikan. Tiada keraguan, tapi di situlah memberi keyakinan, di mana menunjukkan betapa manusia ini memikul amanah dari Allah. Amanah dilaksanakan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Apabila amanah dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan, maka namanya ibadah yang tertunai. Manakala ibadah yang dilaksanakan tersasar di luar daripada waktu ditetapkan, maka disebut sebagai qada kepada ibadah yang diberi kewajipan atasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, menjelaskan lagi kepada kita betapa perlunya untuk seseorang itu berusaha memahami fenomena alam dan menilai satu persatu ayatul lail, tanda-tanda alamat-alamat waktu malam. Begitu juga ayatan nahar, tanda-tanda alamat-alamat di waktu siang. Yang jelas, tidak timbul persoalan tanda mana yang mudah, alamat mana yang mudah. Adakah alamat tanda-tanda waktu siang lebih mudah daripada alamat tanda-tanda waktu malam? Kerana memahami tanda-tanda di waktu malam, alamat-alamat di waktu malam, tanda-tanda di waktu siang, alamat-alamat di waktu siang itu semuanya bertujuan untuk kita mendapatkan 3 perkara: isyarat, irsyad
maklumat, mendapati perkara yang akan berlaku, perkara yang sedang berlaku, dan menilai semula perkara yang telah berlaku. Kalau yang buruk, jangan berulang kembali. Memahami isyarat, di situ kita akan membuat satu apa yang disebut kepastian perkara-perkara yang akan berlaku. Memahami maklumat perkara-perkara yang telah berlaku. Irsyad yang sedang berlaku. Itu sebenarnya keperluan manusia. Keperluan yang perlu ada pada manusia dalam meneruskan kehidupan di bumi Allah ini. Sebab itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, aslihu dunyakum wa'budu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan. Aslihu dunyakum, perbaikilah urusan kehidupan kamu, kemaskinikanlah urusan kehidupan kamu, dan lakukanlah amal ibadah dengan bersungguh-sungguh, bagaikan kamu akan mati di esok hari. Dua perkara yang Rasulullah jelaskan. Urusan dunia perlu sentiasa dikemaskinikan. Urusan akhirat dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, kerana itulah tempat utama yang dituju. Adapun kehidupan dunia sekadar laluan, walaupun melalui sahaja di kehidupan dunia, manusia perlu sentiasa membuat islah, kemaskini setiap laluan kehidupannya di dunia. Untuk memastikan bahawa kehidupan di dunia ini manusia sentiasa kemaskini, maka Allah sediakan matahari, bulan sebagai alat pengukur waktu. Dari matahari adanya waktu siang, daripada bulan adanya waktu malam. Waktu malam ada tanda-tandanya dan alamat-alamatnya. Waktu siang ada tanda-tandanya dan alamat-alamatnya. Maka dengan itu mudah manusia mengorak langkah, dan manusia sentiasa kemaskini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun yang dilalui. Kerana manusia sudah kenal pasti perkara yang akan berlaku, perkara yang sedang berlaku, dan perkara yang telah berlaku. Jangan berulang kembali. Mahukan ulangan yang menggembirakan, bukan ulangan yang menduka citakan. Wa a'izna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi rahmat kepada kita. Wallahu a'lam bissawab.